So okey, kita pergi yang pertama. Ni. Kadar penyakit semakin meningkat. Okey, kadar penyakit semakin meningkat. Dan kita lihat penyakit ni menjadi satu ujian juga, menjadi cabaran yang berterusan hingga kita akhir hayat kita. Jadi hingga sakit-sakit ni boleh mengancam nyawa kita. Dan dia juga menjadi asbab kematian. Dan walaupun ada orang yang asbab kematian dengan sebab aksiden, ada yang sihat, tapi yang paling ramai yang kita dengar adalah asbabnya sebab masalah kesihatan. Ramai orang kena serang penyakit dalam keadaan senyap. Dalam senyap dia kena serang penyakit. Dan kita dengar sekarang kanser bukan perkara penyakit yang pelik lagi. Dia dah menular bukan saja kepada generasi muda, tapi warga emas sekarang umur 60 70 baru kena kanser. Jadi ini ujian kita dan cabaran kita. Kerana apa? Walaupun kita dalam keadaan sihat, kita lihatlah sejarah bahawa orang-orang yang sihat tu dulu sekarang satu persatu jatuh sakit. Jadi bagaimana? Kenapa? Sakit ni datang dalam kita, dalam kehidupan kita. Sedangkan kita cuba elak tapi dia tetap datang juga. Dan juga penyakit ni semakin banyak pula. Walaupun perubatan rawatan kesihatan semakin canggih, doktor makin ramai, makin doktor pakar makin ramai, teknologi makin canggih, tapi tahap penyakit ni, kesihatan ni, masalah penyakit ni tetap semakin canggih juga. Kerana ini suatu yang kita tak boleh nak nafikan lagi. Jadi kita kena bersiap sedialah. Kena bersiap sedia untuk menangani masalah ni yang saya yakin semua orang tak mahu sakit ni, tapi dia tetap datang pada kita. Jadi pada malam ni kita pelajarilah bagaimana kita boleh terhindar atau jaga kesihatan kita hingga akhir hayat kita. Jadi penyakit kecil manis, jantung, kanser belum selesai lagi. Sakit kita bertahun-tahun masih tercari-cari penawar. Cari ubat sana, rawat sana, pergi hospital sana, makan ubat tu, makan ubat ni, tak selesai lagi, tapi kita dah didatangi virus yang kita tak yang kita tak mahu dia datang dalam hidup kita, tapi dia tetap datang dan telah menyerang satu persatu kawan kita, adik-beradik kita, hingga ada yang sampai maut lah, sampai mengancam nyawa. Dan kalau dekat Malaysia ni juga hari ini saja dah lebih daripada 23,000 orang kena dia positif COVID lah. Jadi kita bayangkanlah bagaimana kita nak jalani kehidupan ni kalau kita sentiasa dalam ketakutan. Jadi virus ni, virus yang dulu kita COVID, sekarang dah COVID tu dah ada nama pula, Delta, dan sekarang ada Lambda lagi, semakin ganas, semakin berbahaya. Dan kita faham juga bahawa virus ni adalah makhluk dan dia juga berjuang untuk hidup dan menguasai makhluk yang lain. Jadi ini cabaran kita. Jadi bagaimana persiapan kita? Bagaimana persiapan kita? Sekarang ni sanggup tak kita kena pakai mask ni 24 jam? Kena pakai face mask dan bayangkan frontliner tu kena pakai PPE tu 24 jam, hampir 24 jam untuk menjaga pesakit-pesakit COVID ni. Dan bagaimana kalau kita juga terpaksa pakai topeng 24 jam. Jadi inilah ujian pada kita dan kita memang tak sangguplah untuk jalani kehidupan seperti ini. Jadi kita buatlah persiapan. Buatlah persiapan diri mula hari ini untuk jaga diri anak-anak, kedua ibu bapa, agar mereka bukan anda saja selamat tapi keluarga juga selamat. Okey. Boleh unmute ni. Okey. Jadi boleh mute dah tersasul pula. Okey. Hari ini 23,000 orang kena masalah COVID ni. Okey. Jadi bagaimana? Jadi hari ini kita dapat satu ilmu baru bahawa bahawa
kenapa kita ni kena penyakit? Kenapa orang tu satu persatu jatuh sakit? Dulu ada orang kata, oh ni mesti buatan orang lah. Ni sebab makan gula lebih lah, sebab kambing lah. Jadi semua tu tak bersalah. Yang masalah adalah ni dia, sistem imun kita. Kenapa? Bila kita dilahirkan ke dunia, Allah Ta'ala atau Tuhan atau secara semula jadi, kita telah dipersiapkan dengan satu sistem, iaitu nama dia sistem imun. Dan sistem imun inilah yang akan menjaga kita 24 jam sehari tanpa henti. Walaupun kita tidur, dia tak tidur. Dia jaga kita. Jadi nak bukti bahawa sistem imun kita dalam keadaan baik ni, kita tengok jantung kita. Kita tengok hati kita. Kita tengok keadaan kesihatan kita. Adakah dia dalam keadaan yang terbaik? Dulu kalau naik tangga macam mana? Boleh melangkah 2-3 langkah nak tangga. Tapi sekarang dah tak boleh dah. Dulu kalau masa baru kahwin, boleh angkat isteri masuk dalam bilik. Tapi sekarang nak angkat isteri pun dah tak larat dah. Bukan saja isteri tu semakin mengembang, tapi kita pun dah tak kuat dah. Lutut dah longgar dah, pinggang pun dah mula sakit. Itulah antara tanda-tanda menunjukkan bahawa sistem imun kita dah mula ada masalah. Jadi sistem imun yang lemah adalah punca penyakit datang kat kita. Jadi bagi tahulah kawan-kawan atau satu ilmu untuk anda bahawa orang yang kena kencing manis, darah tinggi, jantung, kanser, apa sahaja penyakit adalah disebabkan sistem imun yang lemah. Jadi para saintis membuat satu rumusan atau kesimpulan bahawa untuk merawat atau mencegah penyakit atau untuk jaga kesihatan kita ni supaya kekal sihat adalah kita kena cari apa saja makanan atau minuman yang boleh meningkatkan sistem imun. Kerana dengan dapat meningkatkan sistem imun, ia akan dapat mencegah atau merawat penyakit. Sebab tu ramai untuk jaga kesihatan ada yang makan makanan yang sihat, makan vitamin, makan herba, dan juga ramai juga yang fikir untuk jaga kesihatan ni kena makan ubat. Tapi sebenarnya tidak. Untuk jaga kesihatan kita kena jaga sistem imun kita. Ubat bagus, ubat bagus. Tapi ubat ni fungsi dia lebih kepada menahan penyakit, menahan dan bukan merawat, dan boleh merosakkan juga organ yang lain. Seperti kisah ibu saya juga dulu. Dia makan ubat, doktor suruh makan ubat sebab dia diabetik, tapi akhirnya mata beliau rosak. Dan doktor mata beritahu, saya tanya doktor mata, kenapa mata saya, ibu saya boleh rosak? Dia kata sebab terlalu banyak pengambilan ubat. Jadi kadang kita confuse. Doktor kencing manis suruh makan ubat, tapi doktor mata bagi kesimpulan bahawa penyakit yang kita kena pula dari segi kerana ubat-ubatan. Jadi ini satu kekeliruan yang boleh menyebabkan masalah pada kita, tapi hari ini masalah tu akan selesai. Jadi ini sistem imun yang ada dalam badan kita yang kita kena jaga, yang telah disediakan oleh Allah SWT, semula jadi pada badan kita. Kita ada sistem darah, sistem jantung, hati, tonsel, appendix. Ini semua adalah sistem-sistem yang penting untuk menjaga kita supaya kita dalam keadaan sihat. Dan masalah yang satu pula, kebanyakan kita tak menjaga dia untuk jadi sihat, tapi banyak merosakkannya. Dengan apa? Dengan cara pemakanan kesihatan, dengan pemakanan kesihatan, pemakanan seharian. Pemakanan seharian itu boleh menyebabkan imun sistem rosak. Terlalu banyak makan ubat, terlalu banyak makan makanan-makanan fast food, dan juga cara pemakanan yang tidak sihat. Jadi ini menyebabkan sistem badan kita rosak, dan kitalah sebenarnya yang merosakkan dia bertahun-tahun. Setiap hari kita merosakkannya. Jadi sebab tu penyakit yang datang ni sebenarnya, kerosakan ni bukan datang semalam ataupun 2-3 hari lepas, tapi kerosakan yang telah dibina oleh kita sendiri sejak daripada bertahun-tahun yang lepas. Jadi sebab tu kita kena perbaiki, kena rawat dia balik supaya sistem imun kita dalam keadaan yang sihat. Jadi untuk pengetahuan anda bahawa sistem imun ini, sistem badan kita
bukan saja perlu kuat untuk melawan penyakit, bukan saja perlu kuat, tapi sistem imun kita dia perlu dalam keadaan seimbang, perlu dalam keadaan seimbang. Kenapa? Dia tak boleh lemah, dia tak boleh kuat sangat. Kalau kuat sangat jadi penyakit, lemah pun penyakit. Jadi dia perlu dalam keadaan yang seimbang dan optimal. Ni. Jadi bila dia overaktif, dia akan menjadikan penyakit kita ni penyakit autoimun nama dia. Seperti thyroid, kalau kat dalaman tu dia menjadikan thyroid kita tu dia tak boleh kawal bendalih untuk menangani kuman atau virus yang masuk. Dia keluarkan berlebihan, seperti gout juga, dia keluarkan asid, badan kita ni dah menggila dah, dia keluarkan asid urik yang berlebihan. Jadi dia menyebabkan apa? Sakit. Kalau dari segi simptom dia, tanda-tanda dia, sakit sendi, sinus ataupun kulit jadi masalah, seperti arthritis, seperti eczema. Itu sebenarnya adalah kesan luaran apabila kita ada masalah autoimun ini. Jadi dan juga kalau sistem imun itu dia underaktif, dia lemah sangat, dan pasti orang tu kita lihat dia mesti dalam keadaan yang lemah juga, tak bertenaga, seperti orang kanser, hepatitis, diabetik, kencing manis ni, darah tinggi, itu semua adalah sebab sistem imunnya lemah. Imun dia dah tak boleh nak melawan lagi, dia tak tahu nak lawan penyakit atau virus, juga sama boleh menyebabkan sistem imun yang lemah, melemahkan kita punya sistem imun. Seperti denggi, virus denggi tu sebenarnya dia melumpuhkan kita punya sistem darah. Jadi bila sistem darah bermasalah, bermakna terganggu segala sistem yang lain. Juga seperti COVID ni, dia mengganggu kepada paru-paru kita. Jadi bila kita paru-paru kita bermasalah, jadi sistem imun lain juga ikut bermasalah. Jadi kita kena kuatkan kalau sistem imun yang lemah ni. Dan tanda-tandanya inilah infeksi, seperti kalau orang kencing manis tu, luka dia susah nak baik. Kerana sistem imun dia dah tak mampu nak rawat penyakit tersebut, kerana terlalu lemah. Dan juga kita kena carilah makanan atau suplemen. Suplemen ni maksudnya kita mencukupkan khasiat yang tak cukup yang kita dapat daripada makanan seharian kita. Sebab nak dapatkan khasiat yang betul-betul cukup dalam makanan seharian ni memang sangat susah. Jadi kita perlukan suplemen, kita perlukan vitamin atau makanan-makanan daripada sumber yang lain. Dan kebanyakan kita banyak membeli daripada farmasi, daripada kedai-kedai ubat. Tapi awas, kenapa? Banyak masalah. Kenapa? Syarikat-syarikat banyak mengambil kesempatan dengan menyediakan produk yang kualitinya sangat rendah, tak berkualiti langsung. Walaupun kita tengok murah, tapi kualiti ni memang tak ada. Banyak tepung daripada khasiat. Sebab tu kita tengok besar, bagus, banyak kapsul dia, tapi rupanya tak ada khasiat, banyak tepung. Seperti banyak orang gelar produk-produk ni produk kilo, dan juga banyak kita beli bukan sebab daripada pandangan sains atau kedoktoran. Kita beli sebab artis yang recommend, artis review kita beli. Jadi mereka ni bukan saintis, mereka tak buat kajian, mereka artis. Jadi mereka tak buat kajian, tapi mereka hanya bagi pandangan sebab untuk mempromosi produk tersebut. Tapi kita percaya artis berbanding dengan artis. Jadi banyak kilang-kilang OEM yang memasarkan produk untuk pelbagai-bagai syarikat. Kilangnya sama, dia keluarkan vitamin, tapi vitamin yang sama juga dipasarkan untuk syarikat-syarikat yang lain. Dan ini juga telah berlaku bukan saja di Malaysia, tapi banyak negara hingga kita lihat ada produk-produk yang terkenal juga sebenarnya telah di ban untuk dipasarkan kerana melanggar etika, kerana produk itu sebenarnya tak selamat, tak ada kandungan yang khasiat, dan juga dari segi pemerintah memang itu adalah satu produk yang salah kerana penipuan dari segi ingredient ataupun khasiatnya. Bila laporkan pada pemerintah, khasiatnya betul, tapi bila dia buat packaging, khasiatnya sebaliknya. Jadi awas, kerana
yang apa ini membabitkan nyawa sebenarnya, dan juga banyak masalah kalau anda tak berhati-hati membuat keputusan atau pilihan yang bijak.